Seterusnya iaitu definisi epistemologi. Perkataan epistemologi berasal daripada Inggeris dan merupakan suatu teori ataupun kajian tentang ilmu, theory of knowledge. Theoretical study of knowledge ialah satu kajian teoritis tentang ilmu, apakah sifat ilmu itu dan apakah syarat-syarat yang menjadikan sesuatu itu sebagai ilmu. Ia juga teori yang membincangkan tentang asal-usul ilmu pengetahuan, pengelasan ilmu dan pengalaman manusia. Ia juga didefinisikan dengan falsafah ilmu, iaitu falsafah yang membincangkan hakikat ilmu, makna, kandungan, sumber dan proses ilmu. Khususnya ilmu yang sahih yang boleh diterima sebagai ilmu yang mempunyai syarat-syarat yang telah dipenuhi yang menjadikannya sesuatu yang berbeza daripada pandangan yang tidak berasas dan apakah batasan-batasan sesuatu ilmu itu. Konsep epistemologi terbahagi kepada tiga. Yang pertama adalah kepercayaan, yang kedua adalah kepercayaan mestilah benar, dan yang ketiga adalah syarat kepercayaan kita itu mestilah mempunyai justifikasi ataupun berasas. Okey, yang pertama adalah kepercayaan, iaitu mempunyai kepercayaan apa yang kita pegang dan percayai sebagai ilmu itu. Contohnya, kalau kita merujuk kepada sesuatu teori sains dan kita anggap teori sains itu sebagai ilmu, maka kita mesti mempunyai kepercayaan terhadapnya. Okey, yang kedua adalah kepercayaan mestilah benar. Apa yang kita percayakan itu mestilah benar. Contohnya, kalau kita percaya akan teori atom itu, maka teori atom itu yang mengatakan bahawa benda-benda bersifat jasad ataupun material terdiri daripada atom-atom yang kecil, zarah-zarah yang kecil yang dipanggil atom yang bergerak. Kita mesti mempercayai dan kepercayaan kita mestilah benar. Dan yang ketiga adalah syarat kepercayaan kita itu mestilah mempunyai justifikasi ataupun berasas. Itu yang dikatakan sebagai kepercayaan yang berasas mengenai sesuatu yang benar. Jadi, kepercayaan kita itu bukan kepercayaan yang buta, tetapi mempunyai asas dan justifikasi dan ia adalah benar. Aliran pemikiran falsafah. Terdapat dua aliran utama ilmu epistemologi iaitu rationalism dan empiricism. Rationalism merupakan fahaman bahawa sekurang-kurangnya sebahagian ilmu manusia bersumber daripada akal tanpa bantuan deria. Empiricism merupakan fahaman yang menegaskan bahawa semua pengetahuan manusia bersumber daripada bukti atau fakta, mesti dapat diperhatikan dan diuji. Asas yang membezakan kedua-duanya itu ialah bahawa kumpulan rasionalis menghasilkan pernyataan analytical, iaitu pernyataan yang memberikan sifat kepada sesuatu dan bahawa sifat itu tersirat dalam definisi objek atau konsep. Manakala kumpulan empirical menghasilkan pernyataan sintetik sifat kepada sesuatu tetapi sifat itu di luar takrif benda atau konsep yang berkenaan. Di sini dapat disimpulkan bahawa pengaruh epistemologi barat terhadap umat Islam pada masa kini sangat terkesan kerana ada antara mereka yang lebih cenderung kepada sesuatu yang lebih baharu seperti teori, konsep dan sebagainya daripada yang sedia ada. Kenyataan yang tidak dapat ditolak dalam perkembangan kegiatan ilmiah yang mana besarnya pengaruh kebudayaan barat terhadap manusia sedunia termasuk masyarakat Islam. Dan dapat dikatakan juga bahawa seluruh bidang ilmu disandarkan pada tradisi ilmu barat termasuk dalam hal epistemologi ini. Terdapat beberapa tokoh yang memberikan pandangan mereka tentang epistemologi. Yang pertama, Dagobert Duras. Beliau menyatakan epistemologi adalah satu cabang falsafah yang membahaskan tentang sumber, struktur, kaedah-kaedah dan pengesahan bagi sesuatu ilmu pengetahuan. Menurut Musa Asy'ari pula, epistemologi adalah cabang falsafah yang membincangkan tentang hakikat ilmu dan ilmu sebagai proses usaha yang sistematik dan berkaedah untuk menemukan prinsip kebenaran yang terdapat pada sesuatu objek atau kajian ilmu. Cabaran epistemologi, iaitu epistemologi barat terhadap Islam. Sebilangan anggota masyarakat Islam, khususnya kalangan sarjana yang terbuka oleh pelbagai teori itu dianggap imam besar teori
Kaedahnya diterima bulat-bulat dan dikembangkan dalam masyarakat Islam tanpa penlapisan atau penilaian. Pengaruh dominasi budaya seperti pengaruh hiburan melalui muzik, filem, kartun dan komik dari barat tersebar di kalangan masyarakat seluruh dunia. Contohnya, rancangan hiburan seperti American Idol, muzik seperti hip-hop, metal, punk dan sebagainya. Cabaran epistemologi yang berkait dengan antropologi dan dakwah, iaitu hadis merupakan sumber rujukan utama agama Islam selain Al-Quran selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW yang membabitkan pengalaman dan kepercayaan seseorang umat Islam. Penyebaran hadis palsu bukan sahaja boleh memberi impak negatif kepada umat Islam, tetapi juga akidah seseorang Muslim boleh runtuh secara tidak sedar dari hadis palsu dan sia-sia. Rumusan. Sebagai umat Islam, kita mestilah menitik beratkan soal ilmu dan rujukan sesuatu perkara. Kita tidak boleh sewenang-wenangnya mempercayai teori yang telah dikemukakan oleh ahli falsafah barat. Hal ini kerana sumber utama umat Islam adalah Al-Quran dan hadis. Jika sesuatu teori itu bertentangan dengan ajaran umat Islam, maka kita perlulah memperbetulkan teori tersebut dengan mengkaji lebih mendalam berkenaan teori itu dan menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber rujukan yang utama.